Semestinya kalau kita melihat sendiri di Kuala Lumpur ini, memang kata arkitekturnya dan sebagainya memang telah pun disebatikan dengan penanaman pokok yang cukup besar. Betul. Kan. Jadi bagaimana kita sebenarnya pada ketika ini dalam cuaca yang seperti ini boleh melihat perubahan yang boleh dilakukan oleh pihak PBT supaya pokok-pokok yang indah, cantik dan megah ini tidak menjadi satu risiko yang besar kepada pengguna jalan raya. Ya, that's why kita akan berborak dengan landscape architect Zulkifli bin Endut, pengarah Jabatan Pembangunan Landscape dan Rekreasi DBKL, untuk kita bertanya bagaimana perancangannya perancangan di BKL sendiri untuk pokok-pokok yang ada di Kuala Lumpur ni. Encik Zul. Okey, terima kasih Syai. Sebenarnya kita maklumkan tadi oleh pihak Cik Roslan bahawa kita memang memantau kerja-kerja penyelenggaraan pokok ni secara berkala dan daripada masa ke masa bagi memastikan pokok-pokok yang kita tanam dalam keadaan selamat dan terjaga. Sekiranya berlaku daripada pemeriksaan itu didapati pokok itu berisiko dan perlu menjalani pemangkasan, kita akan menjalani pemangkasan yang khas, dan juga kalau perlu sangat kita akan sekiranya melibatkan ancaman kepada warga kota yang boleh menyebabkan risiko pokok itu tumbang apabila berlaku ribut, kita akan membuat keputusan untuk menebang pokok-pokok tersebut. Walau bagaimanapun kita memang ada perancangan selepas pokok ditebang, kita akan menanam semula pokok-pokok tersebut dengan pokok spesies pokok yang lebih bersesuaian. Yang kita utamakan ialah pokok-pokok indigenous atau pokok-pokok spesies tempatan yang lebih sesuai dan yang pokok yang bersederhana besar dan sederhana kecil. Dia bergantung pada ruang tanaman yang ada di kawasan tersebut. Kita akan sesuaikan spesies pokok itu dengan ruang tanaman yang sedia ada. Inilah perancangan kita selepas pokok-pokok itu ditebang. Kita tidak akan biar begitu saja. Kita akan tanam semula supaya kehijauan itu akan ada balik dan ianya akan memberi keselesaan kepada kota. Ya. Cik Zul sendiri dan juga Cik Lan yang ada kat sini kan, pastinya antara individu yang kuat untuk memastikan bahawa walaupun dimansuhkan satu pokok itu akan ada perancangan untuk menanam pokok baru, tetapi majoriti orang ramai kan Aziz. Cik Zul katanya tumbangkan saja, potong saja, tebangkan saja, tak ada pokok pun tak apa. Apakah pandangan berkenaan dengan persepsi seperti ini yang macam seakan-akan tidak kisah kalau ada kehijauan dalam bandar atau tidak, Cik Zul? Dari segi pandangan umum akan ada sebahagiannya memang dikata suruh tebang, tetapi bagi peringkat PBT, ianya adalah satu aset yang sangat penting bagi untuk meredakan suhu bandar. Jadi pokok-pokok ini sangat penting kita kekalkan. Oleh itu kita ambil pendekatan hanya pokok-pokok yang berisiko saja kita menjalankan penebangan, tetapi pokok-pokok yang walaupun berusia dia masih sihat, sebab itu kita latih arboris di Mutaliah untuk memeriksa pokok-pokok yang berusia ini supaya ianya dapat di-maintain, dikekalkan dan baik pulih supaya ianya kekal, supaya ia boleh memberikan fungsi sebagai pokok dalam bandar. Jadi kita bukan sewenang-wenangnya untuk tebang semua pokok, tapi kita very selektif dan membuat pilihan yang khas. Hanya pokok-pokok yang mengancam keselamatan saja kita akan menjalankan penebangan. Itu pun dengan hebahan dahulu kepada publik supaya mereka sedar pokok ini berisiko pada mereka. Baru kita akan menjalankan penebangan, bukan sewenang-wenang. Faham, akan diberitahu dululah. Jadi, Cik Lan, kita hebah pada mereka. Faham. Untuk memotong pokok ni dia ada peringkat-peringkatnya. Bukan datang pokok tebang dah biar. Dia ada peringkat-peringkat dan cara-cara proses-prosesnya. Mungkin Cik Lan boleh bagi tahu cara-caranya je. Macam dari segi dari sudut pihak sertifikat arboris ataupun arboris bertaliah ni, bila menerima arahan daripada tugasan daripada pihak PBT, kami akan menjalankan satu aktiviti, kita akan menginventorikanlah pokok yang berkenaan. Kita mengambil data-data asas pokok, kemudian kami akan menggunakan level 2 untuk memeriksa pokok sekiranya. Biasanya ada keperluan untuk membuat level 2 lah, menggunakan kaedah visual tree assessment. Dan seterusnya, apabila sampai satu peringkat decision kita buat, kita akan menggunakan instrumen khas
ataupun kaedah memanjat untuk melihat struktur-struktur yang kita tak dapat nak menengok pada menggunakan visual tree assessment. Contohnya macam kerosakan dalam batang pokok, kita menggunakan resistograph yang ini alat mata ni. kita ni. Ya. Apa nama dia tadi, Cik Dah? Ini untuk memeriksa ya. Ya. Ni rezi. Resistograph. Jadi dia akan mengeluarkan jarum. Saya lock Tunjuk dulu ni. Mungkin anda boleh tengok Okey, tengah buka, kita tengah buka, tengah on. Oh, dia digital. Okey. Bagaimana ia berfungsi dia? Dia cocok masuk dalam batang pokok. Okey, itu jarum yang keluar tu. Okey. Mungkin kita selantingkan sedikit, Cik Lan, untuk menunjukkan kamera. Kita ada satu, mungkin jarum di sebelah hujung itu. Mana jarum ni tadi? Okey, kita keluarkan balik jarumnya. Dan ini untuk memeriksa kepadatan pokok itu ke bagaimana, Cik Lan? Kerosakan batang pokok. Kerosakan. Berdasarkan apa? Kerapuhan? Kepadatan pokok, kekuatan dia. Okey. Okey. So, jarum ni akan dicucuk ke dalam pokok? Ya. Dan semudah-mudahnya boleh kita kena pasti Dia layak ada ditebang graf, atau dia tidak. akan keluarkan digital, dia akan menunjukkan ini menggunakan kaedah tekanan kepada batang pokok. Jadi dia akan keluar. Sekiranya perebutan ada di dalam batang pokok itu, graf ni akan menurun di peringkat bawah, di dasar. Kalau dia tinggi, dia akan peringkat tinggi. Menunjukkan ada soundwood. Kita pakai soundwood lah. Okey. Dia ada satu lagi alat, kita gunakan picosonic tomograph. Dia menggunakan terma. Gelombang. Bila gelombang, dia akan dapat cara menyeluruh. Nampak tak? Cara untuk menilai pokok tu pun Itu level 3 lah. Ada cara dia? Ada Dia ada saintifiknya cara sendiri. Bukan sekadar kita menggunakan akal minda kita sebagai manusia saja sewenang-wenangnya, tapi ada teknologi. Ya, saya seronok baca komen-komen kat Facebook. Antaranya ada yang memberikan cadangan, Cik Zul. Ya, saya. Apa kata kita tebang je pokok-pokok yang tua ni dan kita ganti dengan menanam pokok-pokok buah. Pokok rambutan ke, pokok pelam. Macam tu. Itu ada idea daripada netizen. Okey. Ada yang memberikan idea untuk menanam pokok-pokok buah tu. Dan adakah idea tu boleh diguna pakai? Praktikal tak? Praktikal tak? Idea itu boleh guna pakai, tetapi kawasan tu kita kena pasti. Di tepi jalan kita tidak galakkan pokok buah-buahan. Pokok buah-buahan kita akan tanam di kawasan taman. Dan taman-taman kita pun memang ada pokok buah-buahan ditanam untuk untuk orang ramai mengenali pokok-pokok ni. Setengah kita yang muda-muda ni tidak mengenali pun pokok-pokok tempatan seperti pokok nadir, pokok sentul dan sebagainya. Jadi di tepian jalan ini kita tidak galakkan penanaman pokok-pokokan sebab ia akan mendatangkan sedikit risiko kepada pengguna jalan raya sekiranya buah itu jatuh dan sebagainya. Betul. Ada risiko lain pula. Bayangkan tengah bawa kereta. Risiko lain yang akan berbangkit. Kalau jatuh terus masuk mulut tak apa. Ni segugus rambutan kat depan wiper tu. Membahayakan orang ramai ni. Okay. Baik, Cik Alright. Good explanation lah pasal benda tu. Okay, jadi kita nak terus ke penutup dah ni sekarang ni, Cik Lan. Mungkin ada sedikit pesanan untuk penonton-penonton MSI mengenai pokok-pokok yang berada di sekeliling ni. Apa antara faktor keselamatan yang kita perlu titik beratkan? Satu, faktor yang paling penting adalah kita sebagai daripada orang ramai ni, kita boleh membantu pihak PBT. Dia ada beberapa defects yang kita boleh pihak masyarakat awam boleh maklum kepada pihak PBT. Contohnya terdapat dahan-dahan mati ataupun dahan-dahan tergantung atau pokok tu telah mula condong. Okey. Bila kita dapat maklumat tu, sila laporkan kepada pihak PBT untuk mereka ambil tindakan. Baik. Ya, itu adalah yang antara yang paling baik. Selain kalau kita tidak mengalami masalah, panggillah Arboris Bertaliah yang dan beberapa industri yang lain yang berkaitan, yang kompetensi dia mempunyai tahap kompetensi untuk memeriksa pokok. Sebab kita bukannya sewenang-wenang tengok pokok dan kita tebang. Ya. Cik Zul, secara ringkas ni apa yang boleh disampaikan kepada rakyat Malaysia untuk ubah sikit persepsi kita, jangan main tebang je pokok. Cik Zul. Ya, betul. Kita kena menghargai pokok-pokok di sekitar kita sebab pokok ni akan memberi keselesaan kepada kita. Sekiranya kita duduk di tengah panas, kita akan rasa panas. Tetapi kalau kita duduk di bawah pokok, kita akan rasa selesa, kita akan rasa redup dan kita akan lebih selesa dalam keadaan sekitaran yang pokok yang banyak. Dibandingkan dengan kawasan yang tidak ada pokok langsung. Kita kena menghargai alam sekitar dan juga penghijauan di bandar raya kita. Ya. Saya harap
Mainkan peranan lah. Mainkan peranan. Kalau ada nampak pokok-pokok itu ada seperti ciri-cirinya mahu tumbang, kita boleh report. Kita boleh report. Kita boleh report dan Jangan takut. akan datang untuk analyse. Adakah pokok itu patut dipotong atau tidak?